Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adik Nabila binti Syam Saimi daripada Universiti Pendidikan Sudan Idris akan berkongsi ilmu tentang kesihatan dan pemakanan serta saya akan berbagi 10 petua kesihatan dan pemakanan yang perlu kita patut contohi. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO berkata, keadaan sempurna fizikal, mental dan sosial dan tidak hanya ketika keadaan sakit. Okey. Seterusnya, kesihatan ialah satu bentuk hemostasis. Ini merupakan satu imbangan di mana tenaga dan jisim masuk dan keluar, input and output berada dalam keseimbangan membolehkan pertubuhan. Bagi manusia, dengan kemampuan untuk menganalisa dan menjangka kesihatan adalah lebih daripada itu. Maknanya, bukan sahaja semuanya perlu tepat pada masa yang tepat, tetapi pemahaman subjektif penting bagi meneruskan penyimbangan yang sihat. Okay, seterusnya, secara umumnya, kesihatan merupakan keadaan yang sempurna dari segi fizikal, mental, rohani dan sosial. Kesihatan dari segi pemakanan pula, masyarakat perlu menjaga pemakanan sesama demi penjagaan kesihatan. Okey, inilah piramid makanan. Kita ada 4 bahagian. Okey, saya akan jelaskan satu persatu. Okey. Kita mula daripada bawah. Okey. Ini merupakan karbohidrat yang mengandungi bijirin dan hasil bijirin serta ubi-ubian. Okey. Okey, ia merupakan aras yang pertama. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu makan yang paling banyak. Okey, sekurang-kurangnya 8 hingga 12 sajian. Okey. Seterusnya, okey, yang ini pula merupakan vitamin, okey, yang mengandungi buah-buahan dan juga sayur. Okey, untuk ini merupakan aras yang kedua. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu makan lebih banyak. Seterusnya, yang bahagian ini adalah protein, okey, yang mengandungi ayam, daging, ikan dan kekacang. Dan tidak terlupa juga dengan hasil tenusu. Okey, maksud hasil tenusu ni adalah macam susu segar, yogurt dan juga cheese ataupun keju. Okey. Yang merupakan aras yang ketiga. Kita perlu makan secara sederhana. 1 hingga 2 sajian. Okey? Alright. Yang paling akhir sekali yang di atas merupakan lemak. Okey? Apa dalam piramid itu, dalam lemak tersebut adalah mengandungi minyak, gula dan juga lemak. Apa kita perlu buat adalah, okey, dia merupakan aras yang keempat, yang paling akhir sekali dan kita perlu makan sedikit sahaja. Okey, sekarang ni kita dah nampak yang mana yang perlu kita makan banyak, makan secara sederhana dan juga makan secara sedikit. Okey, ini adalah contoh makanan sihat. Okey, saya tunjuk satu. Okey, ini adalah contoh yang kita perlu contohi untuk menjaga pemakanan kita. Okey, kita ada karbohidrat yang sebelah warna kuning itu karbohidrat. Okey, dia lebih kurang dalam setengah pinggan tersebut. Okey. Okey, untuk vitamin iaitu buah-buahan dan juga sayur-sayuran pun sama kuantiti dengan karbohidrat. Seterusnya, bahagian protein yang warna merah tu bahagian protein. Saya jumpa satu contoh makanan yang seimbang di sini. Okey, pada bahagian vitamin iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran, kita ada di sini adalah buah kiwi. Dan seterusnya untuk sayur, dia ada sayur salad, carrot dan juga tomato. Dan di bahagian bawah kita ada karbohidrat iaitu nasi. Nasi di sini dia kata nasi parboil, maksudnya nasi kukus lah. Dan sebelah nasi itu adalah protein. Namanya lah ayam grilled cheese. Okey, ayam panggang cheese, ayam panggang keju. Okey, di situ dia ada 2 protein. Okey, satu adalah ayam, macam dada ayam. Dan satu lagi adalah keju, sedikit keju atas tu. Okey, seterusnya ni adalah contoh makanan yang tidak sihat. Okey, makanan yang tidak sihat tu maksudnya dia adalah diproses secara makanan tu dia punya serat dia, nutrients dia hilang. Okey.
Di sini saya bagi contoh, kita ada burger, kita ada kentang goreng. Okey, di bahagian bawah tu kita ada air berperisa, air soda dan air bergas. Juga dengan aiskrim. Aiskrim pun mengandungi gula yang banyak. Atas tu kita ada donat. Okey, setelah saya beri contoh makanan yang sihat dan tidak sihat, sekarang ni saya bagi 10 petua kesihatan dan pemakanan yang perlu kita patut contohi. Okey. Yang pertama, kita perlu elakkan minum yang mengandungi gula dan juga makanan yang mengandungi gula. Okey. Mengapa kita mengelakkan? Okey, kita tengok. Yang pertama, dapat dikaitkan dengan obesiti, diabetes, penyakit jantung dan masalah-masalah kesihatan yang lain. Okey. Kalau kita makan makan atau minum benda yang bergula secara banyak, sebab itulah kita akan dapat obesiti, diabetes dan juga penyakit jantung. Okey, seterusnya boleh mengakibatkan pengambilan tenaga yang berlebihan. Okey, macam saya cakap tadi, kalau kita ambil kandungan gula yang banyak, okey, lama-lama kan, dalam masa 5 minit tu, lepas kita makan benda yang bergula, lepas 5 minit, kita rasa macam tiba-tiba energetik, tiba-tiba tenaga kita meningkat macam tak tahu nak buat apa. Okey. Lepas tu lama-lama kita buat kerja ni, assignment ke, kerja rumah ke, lama-lama kita punya tenaga tu tiba-tiba dia akan shut down. Dia bagi kita lemah. Okey, seterusnya, otak anda tidak mengukur kalori dari gula cecair dengan cara yang sama bagi makanan berpejal. Seterusnya, okey, makan gula dapat membuatkan badan kita gemuk. Yalah, macam obesiti lah kan. Kita makan benda gula, okey, kita akan jadi gemuk. Sebab tu kita perlu elakkan. Okey. Kedua, kita perlu tidur yang cukup. Okey, untuk seorang kita perlu tidur selama 6 hingga 8 jam sahaja. Itu anggaran yang paling bagus masa kita tidur. Kalau kita kurang tidur, okey, kalau kita kurang tidur akan menyebabkan rintangan insulin, mengganggu hormon selera dan mengurangkan prestasi fizikal dan mental. Okey. Okey, seterusnya, tidur secara tidak teratur merupakan faktor anda berisiko tinggi dalam penambahan berat badan dan obesiti. Okey. Ini kalau anda tidur dengan masa yang lama, lebih daripada 8 jam. Contoh saya ambil dalam kita tidur tu 12 jam. Kalau anda pernah alami macam tu, kalau anda bangun anda rasa macam letih, tahu. Walaupun kita tidur, tapi kita bangun 12 jam dan lepas 12 jam tu rasa macam letih kan. Sebab itulah kita perlu elakkan. Okey, yang ketiga, kita perlu minum air sebelum makan. Okey, minum air sebelum makan ni kalau lagi bagus 1 jam sebelum kita makan. Okey, minum air yang banyak membolehkan kita mendapat banyak manfaat macam. Okey, seterusnya, meningkatkan jumlah kalori yang dibakar. Okay, minum air juga dapat bakar kalori dalam badan kita. Okay, yang keempat, jaga kesihatan usus dengan probiotik dan serat. Okay, apakah itu? Mari kita tengok. Kita perlu memakan makanan probiotik. Okay, macam contoh kita lepas kita makan, dan kalau kita rasa ada masalah dengan pencernaan makanan, kita perlu cari satu makanan untuk kita cernakan dalam perut supaya dia akan keluar daripada badan kita lah. Okay, contoh di sini memakan makanan probiotik. Contoh di sini kita ada yogurt. Okay, seterusnya tempe. Okay. Seterusnya di sini ini adalah acar timun ataupun dalam bahasa Inggeris pickles. Okay, pun boleh makan juga. Okay, seterusnya, kalau anda tak nak makan makanan tersebut yang saya tunjuk tadi, anda boleh juga mengambil suplemen probiotik. Okey, inilah contoh suplemen probiotik anda boleh dapat di mana-mana farmasi. Okey, ada yang berbentuk kapsul dan ada berbentuk dalam cecair. Okey, seterusnya,
Kalau tak nak makan suplemen, tak nak makan yang tempe, yogurt dengan acar timun tu, kita pun boleh makanan yang berserat. Okey, serat yang tinggi. Okey, contoh di sini kita ada bubur oat. Okey, bubur oat. Di situ kita ada tepung mil penuh, biskut tinggi fiber. Okey, biskut kering lah, tapi pastikan ada fiber yang tinggi. Seterusnya kita ada buah-buahan segar. Okay, yang paling bagus adalah pisang ataupun apple merah ataupun apple hijau. Seterusnya kita ada roti mil penuh, okey. Dan seterusnya kita ada nasi beras perang. Nasi, macam saya cakap tadi, nasi beras perang ni ada banyak serat. So sebab itulah kita perlu makan nasi perang daripada nasi putih. Seterusnya, nombor 5, kita perlu makan ikan yang berlemak. Okey, mengapa kita perlu makan ikan yang berlemak? Ia merupakan sumber protein yang tinggi, mempunyai lemak yang berkhasiat dan juga dia terdapat ada satu omega 3 yang bagus. Okey, kita boleh makan secara daging ikan tersebut. Okey, di sebelah kanan tu warna hijau, warna hijau tu dia kata rich source of for omega 3. Maksudnya ini adalah ikan yang terbaik dan mempunyai omega 3 yang banyak. Okey, contoh di sini kita ada ikan bilis Eropah, ikan sardin, ikan kembung dan juga yang paling famous sekali adalah ikan salmon. Sebelah kiri tu pula macam ikan merah, ikan keli, ikan kerapu dan juga ikan kod. Okey, anda boleh makan, tak ada masalah. Tapi cuma dia tak ada omega 3 yang tinggi, dia sikit je. Okey, kalau anda bukan peminat ikan, tak suka makan ikan, okey, anda pun boleh makan suplemen. Okey, suplemen yang berbentuk tablet. Okey, ini untuk orang dewasa lah. Okey, kalau macam kanak-kanak, mereka boleh makan secara cecair. Ini adalah minyak ikan salmon. Okey, ada yang berperisa, di situ ada berperisa oren dan ada berperisa yang asli. Itu ada banyak lagi minyak ikan lah. So, nak perlukan omega 3 banyak, okey, so kita boleh sama ada makan ikan tersebut ataupun mengambil suplemen. Okey, yang keenam, kita perlu elak makanan ringan yang diproses. Okey, di sini dia kata, yalah, makanan proses memang tak sihat kan, sebab dia ambil contoh protein tu, macam ayam kan, dia proses jadi nugget ayam. Seterusnya, dia merendahkan serat protein dan mikronutrien dalam makanan tersebut. Dan seterusnya, dan tinggi dengan bahan-bahan yang tidak sihat. Okey, ini adalah jenis makanan yang diproses. Okey, di situ kita ada kentang goreng, daging burger, nugget ayam yang saya cakap tadi, sausage, berbola ikan dan juga sate ikan. Okey, nombor 7, kita perlukan melakukan senaman kardio. Okey, senaman kardio ni ada banyak. Okey, kalau siapa suka senam aerobik tu pun bagus juga. Itu merupakan senaman kardio. Okey, saya akan tengok. Okey, senaman kardio ni merupakan perkara yang baik yang anda lakukan untuk kesihatan mental dan fizikal. Senaman kardio juga dapat mengurangkan lemak-lemak perut yang mana jenis lemak berbahaya. Dan penambahbaikan utama dalam kesihatan metabolik pun boleh. Okey, saya ada 2 jenis senaman kardio. Okey, yang ke-8, kita perlu makan telur ataupun kita paling bagus sekali kuning telur. Okey. Kenapa? Okey, dia merupakan multivitamin alam. Okey, maksudnya multivitamin alam ni maksudnya vitamin secara semula jadi. Okey, dan satu lagi, kuning telur ni merupakan omega 3 juga. Sama dengan ikan salmon lagi. Okey, kalau macam tak suka ikan salmon, telur kuning pun lagi bagus. Okey, yang kedua,
tiada hubungan dengan risiko penyakit jantung. Seterusnya, telur tidak mempunyai kesan ke atas kolesterol darah. Yang kesembilan, kita perlu kurangkan pengambilan karbohidrat halus. Okey, apa itu karbohidrat halus? Ia merupakan karbohidrat halus telah diproses dengan sangat baik untuk hilangkan seratnya. Dia lebih kurang macam makanan yang diproses lah. Tapi ini bahagian karbohidrat. Okey, karbohidrat halus seperti roti putih dan pasta putih adalah parti yang menjalani pemprosesan yang menghilangkan debu dan kuman gandum, melepaskan serat, vitamin, mineral dan antioksidan. Dia ni lebih kurang macam makanan ringan lah. Tapi ni khas untuk karbohidrat. Okey, ini adalah contoh makanan yang mengandungi karbohidrat halus. Di sebelah kiri kita ada pasta, itu adalah pasta putih. Dan di tengah tu adalah beras putih lah. Okey, di sebelah sana adalah roti. Okey, saya tunjuk roti sebenarnya. Roti putih. Roti putih pun mengandungi karbohidrat yang halus. Dan akhir sekali, kita perlu gunakan minyak zaitun. Okey, minyak zaitun ni adalah sejenis minyak sayuran yang paling sihat. Okey. Minyak zaitun ni memberi manfaat kepada kesihatan jantung. Dia menjauhi risiko daripada serangan jantung dan juga stroke. Okey, minyak zaitun ada pelbagai jenis minyak zaitun. Okey, yang pertama, kita boleh letak minyak zaitun dalam makanan. Okey, macam minyak zaitun ni boleh letak masakan lah. Sama ada anda menggunakan minyak zaitun ni dalam masakan ataupun anda macam buat salad. Okey, makan bersama dengan minyak zaitun. Okey, dan kalau dari segi ubatan, kita ada suplemen. Okey, dua jenis suplemen saya jumpa. Ada yang berbentuk cecair yang sebelah kiri tu, dan ada yang berbentuk kapsul di sebelah kanan. Kita boleh makan, boleh jumpa suplemen ni di farmasi yang berdekatan. Dan juga minyak zaitun ni boleh buat produk-produk untuk kulit, untuk rambut. Okey, contoh di sebelah kiri tu adalah minyak zaitun serum untuk muka, supaya muka kita tidak ada jerawat, melembabkan kita punya kulit daripada kering lah. Okey. Dan di sebelah kanan tu, itu ada pelbagai jenis macam shampoo, tersilap saya. Ada shampoo, ada minyak rambut, dan juga ada macam krim tangan. Boleh buat di bahagian tangan ataupun di badan, supaya kita punya badan dan tangan dalam keadaan lembut, tak ada. Secara kesimpulannya, namun jika anda cuba menjalani hidup yang lebih sihat, jangan hanya fokus pada makanan sahaja, malahan latihan, tidur dan hubungan sosial juga penting. Okey, di sini dia kata, okey, nak jaga kesihatan boleh saja, tak ada masalah. Tapi tak semestinya makanan yang kita nak jaga. Dan kita perlu jaga tadi adalah pastikan kita minum air dengan banyak, kan, mencukupi. Macam satu hari tu dalam 6 hingga 8 gelas sehari, itu pun dah mencukupi. Kalau dari segi tidur, okey, macam saya cakap tadi, kita perlu tidur yang cukup. Anggaran masa kita tidur tu dalam 6 hingga 8 jam sahaja. Dan juga kalau anda memerlukan vitamin tapi tak nak melalui makanan, anda pun boleh mendapat berbentuk suplemen, kan. Itu cara-cara saya. Terima kasih.